Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan doa dan hubungannya dengan makanan halal sehingga ditangani dengan telus, berani dan amanah berpandukan hukum syarak. Justru baginda sentiasa mengingatkan kepada semua pihak yang diamanahkan untuk memastikan kehalalan makanan supaya bertugas dengan betul dengan berpandu dan berpegang kuat kepada hukum syarak, bukannya bertolak ansur melonggar-longgarkan hukum. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan demikian dalam titah pada Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi. Baginda bertitah Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat untuk umat manusia bagi mengeluarkan mereka dari kesesatan ke jalan yang lurus sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 57. Tafsirnya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi pengajaran daripada Tuhan kamu dan ubat penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran menurut ayat ini bukan sahaja untuk jadi pedoman bagi umat Islam, malah untuk manusia seluruhnya. Terpulanglah sama ada orang mahu menerimanya ataupun tidak. Siapa yang mahu menerima akan selamat dan yang tidak mahu akan kekal dalam kesesatan. Di masa senang dan bahagia, kita diseru supaya bersyukur. Dan di masa susah kerana musibah, kita diseru supaya bersabar dan reda terhadap qada dan qadar Allah. Ini selaras dengan galakkan menyemai sifat-sifat mahmudah, terpuji dalam menghadapi sebarang ujian atau kesusahan. Sebagaimana telah kita lalui semasa menghadapi gelombang pandemik COVID-19. Ketika itu kita membanyakkan munajat kepada Allah supaya kekal di bawah perlindungannya. Alhamdulillah, doa kita rasa-rasanya telah pun diperkenankan. Mengenai perkara doa, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengambil maklum bahawa turut menyangkut ialah hal ehwal permakanan sebagaimana hadis riwayat Muslim ada menceritakan tentang seorang lelaki yang berjalan jauh sehingga rambutnya tidak terurus, penuh dengan debu. Kemudian dia menadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku," sedang makanan dan minumannya dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengkabulkan doanya? Jelas dari hadis ini, hukum makanan adalah wajib halal. Oleh itu, beta sentiasa mengingatkan kepada semua pihak yang diamanahkan untuk memastikan kehalalan makanan supaya bertugas dengan betul, dengan berpandu dan berpegang kuat kepada hukum syarak. Bukannya bertolak ansur melonggar-longgarkan hukum. Orang-orang Islam wajib mematuhi suruhan Allah untuk hanya makan makanan yang halal sahaja. Sebagaimana suruhan ini terakam dalam ayat 168 surah Al-Baqarah. Tafsirnya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, makanan yang halal lagi baik. Demikian mengenai doa dan hubungannya dengan makanan halal. Sayugia ia ditangani dengan telus, berani
dan amanah berpandukan hukum syarak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah mengajak umat Islam untuk mendampingkan diri kepada Al-Quran. Untuk akhirnya, marilah kita sama-sama mendampingkan diri kepada Al-Quran dengan membaca dan mentadabur ayat-ayatnya, supaya dengan itu hati yang tidur akan jaga dan dada yang gelap akan bersuluh dengan cahaya, insya-Allah. Kepada Johan, Qari dan Qariah, serta juga semua yang berjaya ke peringkat akhir kebangsaan pada tahun ini, beta tidak lupa merakamkan ucapan tahniah dan selamat maju jaya. Kemuncak Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa peringkat akhir kebangsaan ialah pengurniaan hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan hadiah-hadiah. Majlis berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Hudana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi Musabaqah. Berangkat sama Paduka-Paduka anda dan adinda baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah di Gadong Sahibul Mal Pengarah Muda Haji Jeffrey Bokia. Persembahan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Ahmad Asfar bin Azrai dari Malaysia. Johan Qari Musabaqah Tilawah Al-Quran Mazamir Daud peringkat antarabangsa bagi kategori bawah 15 tahun di Algeria memulakan majlis. Menteri Hal Ehwal Agama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan program pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta sebagai satu komponen dalam mata pelajaran pengetahuan agama Islam menggunakan kurikulum peralihan. Langkah ini adalah suatu kesinambungan pembelajaran Al-Quran di persekolahan agama. Alhamdulillah, pada tahun 2021, pelajaran Al-Quran telah dinaik taraf menjadi satu pelajaran yang tersendiri dengan menggunakan kurikulum tetapnya sendiri. Bahkan bahawa seramai 12 orang peserta iaitu 6 Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengurusi Jemaah Hakim semasa mengumumkan keputusan Musabaqah menyembahkan mutu bacaan para peserta berada pada tahap yang amat baik dan mendiversitikan kemahiran para peserta, kemestian membawakan Johan Qari ialah Pengiran Muhammad Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki. Sementara Johan Qari'ah ialah Dayangku Fauziah Nadira binti Pengiran Haji Jofri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Johan Qari, Pengiran Muhammad Amirul Aiman menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, hadiah iringan, sijil penyertaan, pakej menunaikan fardu haji, akaun tekad haji RM2,000, sumbangan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sindiran Berhad dan Darussalam Holdings Sindiran Berhad serta sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Qari Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri menerima RM5,000 hadiah iringan,
sijil penyertaan, akaun tekad haji RM1,500, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sdn Bhd dan Darussalam Holdings Sdn Bhd. Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya di tempat ketiga menerima RM3,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji RM1,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sdn Bhd dan Darussalam Holdings Sdn Bhd. Sementara Johan Qariah Dayangku Fauziah Nadirah menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji RM2,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sdn Bhd dan Darussalam Holdings Sdn Bhd, sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Qariah Dr. Hajah Siti Wardah binti Meja Bersara Haji Abdul Rahman menerima RM5,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji RM1,500, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sdn Bhd dan Darussalam Holdings Sdn Bhd. Di tempat ketiga, Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki menerima RM3,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji RM1,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sdn Bhd dan Darussalam Holdings Sdn Bhd. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada qari jemputan dan hakim-hakim musabaqah. Doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Peruka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Penganjuran musabaqah sebagai usaha menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir. Sejak Pelancaran Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BNCCP pada tahun 2020, negara telah berjaya mengurangkan pelepasan gas rumah hijau tahunan berbanding sasaran negara selama 2 tahun lalu. Ia sekaligus membina asas kukuh ke arah memenuhi komitmen sumbangan yang ditentukan negara sebagai sebahagian daripada Perjanjian Paris. Berucap pada pembukaan sesi seminar dasar pendekatan dan pertukaran mengenai membina kapasiti serantau bagi pengadaptasian dan mitigasi perubahan iklim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi bersama Majlis Kebangsaan Brunei mengenai perubahan iklim juga menyatakan negara akan menubuhkan pusat ASEAN bagi perubahan iklim. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, penyediaan seumpamanya membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan, inisiatif pembinaan kapasiti dan penyelarasan dasar antara negara-negara ASEAN. The Centre will also provide immense potential in driving collaborative efforts and foster cooperation with dialogue partners of ASEAN and beyond. Of course, while we recognise the opportunities that will be created with the setting up of the ASEAN Centre for Climate Change, we must also at the same time address various critical success factors
such as research capacity and competencies, funding mechanisms, stakeholders' engagements, among many others. Her Excellency Garavita, German Ambassador, to join all of us. Seminar menghimpunkan 100 perwakilan daripada kerajaan, sektor swasta dan ahli akademik untuk berkongsi idea, amalan terbaik, pendekatan inovatif bagi penyesuaian serta mitigasi perubahan iklim. Dianjurkan oleh Kesatuan Eropah EU dan Sekretariat Perubahan Iklim Brunei, seminar memberi tumpuan kepada strategi untuk membina kapasiti serantau ke arah menangani perubahan iklim, khususnya dalam penyelidikan, pemindahan teknologi dan pembangunan dasar. Kumpulan Kerja Jawatankuasa Pandu Industri Tenaga Manusia bagi sektor hospitality dan pelancongan, iaitu sebuah jawatankuasa di bawah Manpower Planning and Employment Council MPEC, mencatat satu pencapaian dengan pelancaran rangka kerja kompetensi dan laluan kerjaya untuk hospitality dan sektor pelancongan. Ia berfungsi sebagai panduan komprehensif dan terperinci mengenai 9 peranan pekerjaan dalam sektor hospitality dan pelancongan yang menggaris kemahiran dan kecekapan khusus untuk setiap peranan serta laluan kerjaya yang berpotensi dan peluang bagi pembangunan profesional. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi MPEC. Dalam ucapan, Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan antara lain menyatakan rangka kerja kompetensi dan laluan kerjaya membuka peluang kepada pekerja bagi reskilling and upskilling untuk memenuhi permintaan pasaran agar kekal relevan. Juga diselajurkan penyampaian sijil kepada 15 pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Kolej Perdagangan Laksmana dalam pelbagai sektor hospitality dan pelancongan. 24 pemandu pelancong juga menerima sijil tamat kursus bahasa di Universiti Brunei Darussalam. Turut hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 217 pegawai dan kaki tangan Kementerian Pendidikan yang bersara pada tahun 2022 diraikan pada majlis penyampaian sijil dan cenderamata. Majlis diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Para penerima terdiri daripada 61 pegawai dan kaki tangan dari jabatan-jabatan, 156 tenaga pengajar dan kaki tangan yang bertugas di sekolah-sekolah rendah, menengah dan maktab-maktab serta institusi pengajian tinggi. Biro Kawalan Narkotik telah menjalankan operasi loyal pada minggu pertama bulan Julai dengan menumpukan kepada sindiket keluarga rangkaian dadah yang menjalankan aktiviti pengedaran dadah di Kampung Setia A dan penduduk setempat yang disyaki terlibat dalam menjalankan kegiatan penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Serbuan telah diadakan di atas beberapa buah rumah yang dikenal pasti digunakan untuk menjalankan aktiviti pengedaran dadah di kampung tersebut. Setakat ini, operasi loyal telah menahan 12 orang warga tempatan iaitu 10 lelaki dan 2 perempuan dalam lingkungan umur 30 hingga 51 tahun kerana terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Sehingga kini, operasi loyal telah merampas sebanyak 32.31 gram syabu dan wang tunai berjumlah RM14,732 dan $7 Amerika dipercayai hasil daripada kegiatan pengedaran dadah. Turut dirampas beberapa bentuk barang kemas dipercayai hasil kegiatan pengedaran dadah. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar dan jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman minimal 5 tahun penjara dan 5 sebatan dan hukuman maksima 20 tahun penjara dan 15 sebatan.
Dua buah keluarga yang ditahan semasa operasi ini didapati tidak mempunyai sebarang pekerjaan tetapi mempunyai gaya hidup yang dinilai berkemampuan. Siasatan lanjut telah mendapati bahawa keluarga ini telah menjalankan aktiviti yang mempunyai unsur-unsur pembersihan wang haram bagi membersihkan semula hasil daripada kegiatan aktiviti pengedaran dadah. Mereka akan disiasat di bawah Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012 iaitu kesalahan pembersihan wang haram. Biro Kawalan Narkotik memberikan amaran kepada pengedar dadah yang bergiat aktif mengedar dadah terkawal bahawa mereka tidak akan terlepas daripada jangkauan penguatkuasaan undang-undang yang akan dilaksanakan oleh Biro Kawalan Narkotik. Pengedar-pengedar dadah adalah musuh negara yang perlu dihapuskan kerana kegiatan mereka membawa kesan negatif kepada keharmonian kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta mengancam keselamatan negara. Seorang lelaki penduduk tetap didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas dua pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Wong Yang Ying berumur 33 tahun ditangkap oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Cawangan Belait di sebuah rumah di kawasan rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhkan hukuman denda RM217,000 atau 22 bulan penjara bagi tuduhan pertama iaitu memiliki 268 karton dan 54 paket rokok pelbagai jenis. Manakala bagi tuduhan kedua, denda RM30,000 atau 14 bulan penjara kerana memiliki 96 karton dan 96 tin minuman keras pelbagai jenis dengan jumlah keseluruhan denda RM247,000 atau 36 bulan penjara jika gagal membayar denda. Semua barang terlibat dirampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tujuan dimusnahkan. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, beberapa stesen minyak akan ditutup bermula pukul 9 pagi. Pemeriksaan dan penelitian ke atas stesen-stesen minyak ini adalah pemeriksaan rutin yang dikendalikan sebanyak 3 kali setahun. Jadual penutupan sementara stesen-stesen minyak yang terlibat adalah seperti yang tertera. Bagi pertanyaan lanjut, hubungi unit SDT IBE melalui email sdt@mofi.gov.bn atau melalui talian 233 4092.